Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6 bersama dengan Cikgu Hawa. Tajuk kita pada pagi ini adalah Kesihatan Diri dan Reproduktif, Unit 2, Salahku. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah situasi mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara menanganinya, langkah-langkah mengelakkan tingkah laku seksual, risiko tingkah laku seksual dan kesan tingkah laku seksual terhadap diri dan keluarga. Tahukah murid-murid, tingkah laku seksual adalah merujuk sebarang pelakon individu yang mendorong kepada isu seksual. Contoh tingkah laku seksual adalah gangguan seksual, penderaan seksual, mencabul, rogol dan ketiadaan kepada seks ataupun pornografi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat topik yang pertama, iaitu situasi-situasi yang mendorong tingkah laku seksual. Sedarkah kita semua, situasi-situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual mungkin berlaku pada keadaan sekeliling kita. Mari kita lihat contoh situasi-situasi yang boleh mendorong kepada tingkah laku seksual. Situasi yang pertama, ditegur atau bercakap dengan orang yang tidak dikenali di dalam lift. Situasi yang kedua, bersentuhan antara lelaki dan perempuan di kawasan yang sempit. Situasi ketiga, berjalan sendirian di tempat yang sunyi. Dan situasi yang keempat, masuk ke tandas lelaki ataupun perempuan. Tahukah murid-murid, terdapat situasi-situasi lain yang boleh mendorong kepada tingkah laku seksual seperti melihat gambar pornografi, berpakaian yang kurang sopan, berimajinasi perbuatan seksual, gangguan seksual, pergi ke kelab malam, berkawan dengan mak rempit dan terdedah kepada dada. Baiklah murid-murid, mari kita lihat topik yang seterusnya, iaitu langkah-langkah mengelakkan tingkah laku seksual. Antara langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan masalah tingkah laku seksual adalah: yang pertama, tidak melayari laman pornografi ataupun laman lucah. Yang kedua, tidak lari daripada rumah. Yang ketiga, beribadah ataupun bertakafur. Yang keempat, melibatkan diri dengan aktiviti kesenggangan seperti bersukan. Yang kelima, mengalihkan pemikiran seksual kepada pemikiran yang positif. Yang keenam, tidak terjebak dengan aktiviti mak rempit, kelab malam dan sebagainya. Topik yang seterusnya murid-murid adalah risiko tingkah laku seksual. Risiko yang pertama adalah jangkitan penyakit seksual. Tahukah murid-murid, hubungan seks bebas boleh menyebabkan risiko jangkitan seperti gonoria, sifilis, ketuat kelamin dan herpes simplex. Risiko tingkah laku seksual yang kedua adalah kehamilan. Untuk perhatian murid-murid, hubungan seks bebas boleh menyebabkan kehamilan kepada remaja perempuan. Seterusnya, risiko yang ketiga adalah ketagihan. Tingkah laku seksual menyebabkan ketagihan untuk melakukan aktiviti seksual. Individu ini biasanya terperangkap dengan perbuatan seperti aktiviti seks dan juga melacur. Risiko tingkah laku seksual yang seterusnya adalah HIV. Hubungan seks bebas boleh menyebabkan jangkitan virus kurang daya tahan penyakit ataupun HIV berlaku. Seterusnya, risiko tingkah laku seksual yang kelima adalah AIDS. Individu yang dijangkiti virus HIV berisiko tinggi untuk mendapat penyakit AIDS, iaitu sindrom kurang daya tahan penyakit. Baiklah murid-murid, mari kita lihat topik yang terakhir, iaitu kesan tingkah laku seksual. Baiklah murid-murid, mari kita lihat kesan tingkah laku seksual. Kesan jangkitan penyakit seksual boleh menyebabkan gangguan emosi, hubungan keluarga terjejas dan beban kewangan kepada pesakit untuk proses penyembuhan. Seterusnya,
kesan kehamilan luar nikah boleh menyebabkan aib, keciciran dalam pelajaran dan tekanan emosi kepada diri dan keluarga. Individu terdorong juga untuk melakukan pengguguran dan bunuh diri. Seterusnya, kesan ketagihan pula boleh menyebabkan gangguan seksual dan jenayah seperti rogol, masalah psikologi dan emosi di rumah dan sekolah, keadaan diri tidak bermaya, lemah dan kurang daya tumpuan. Tahukah murid-murid, kesan HIV boleh menyebabkan individu yang dijangkiti HIV dipandang serong oleh masyarakat. Situasi ini boleh menyebabkan tekanan emosi kepada diri dan keluarga. Pesakit juga mudah dijangkiti pelbagai penyakit lain kerana virus ini melemahkan sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyakit. Akhir sekali, mari kita pelajari kesan tingkah laku seksual iaitu AIDS. Peluang untuk sembuh sangat tipis. Ini menyebabkan tekanan emosi dan mental pesakit semakin meninggi sehingga terdorong untuk membunuh diri. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid faham akan topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Tugasan murid-murid pada minggu ini adalah: yang pertama, menyalin nota di dalam buku nota PJK berdasarkan slide yang telah diberikan. Yang kedua, membuat latihan modul aktiviti mesra digital pendidikan kesihatan tahun 6, muka surat 7 hingga 9. Pastikan nota dan latihan hendaklah disiapkan sebelum kelas minggu hadapan. Dengan ini, berakhirlah kelas kita pada minggu ini. Semoga berjumpa pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.